Doa untuk murid-murid yang aktif. Baik, baca doa. Bismillah. Okay. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر إلينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب Okay. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Dua orang je baca doa. Kaya dengan Emira je. Amin je. Alah. Okey lah. Apa pula Askar no camera? Tadi baru cikgu cakap ada tanya khabar kamu jawab tadi. Okey lah, tak apalah. Cikgu betul-betul mengharapkan supaya kamu lain kali bukalah mikrofon. Janganlah kedekut suara sangat. Bila lagi nak ada kenangan untuk kelas online ni? Nanti bila kamu tengok, cikgu saya lah tu waktu kecil dulu online, waktu umur 12 tahun. Okey. Bukan senang dah. Tahun depan dah nak pergi sekolah dah. Dah tahun depan tak ada dah belajar dengan cikgu dah. Cikgu dengan mata-mata bengkak lagi ni. Masuk kelas tak kira lah. Okay. So untuk murid-murid yang ada kelas dojo selalu berusahalah. Tak lama dah ni nampaknya. Okay, 70 dah. Okay, kalau kita tengok dekat sini, yang selalu hadir lah, yang adanya biasanya. Okay, Azka, Aina, Durotun, Akmal, mana dia? Aiman, Khair, Ahmas, Dani, Abiju, Alisha Irmira, Alisha Amani, Siti Hadir, Kerege, Shifa. Okay, save. Okay, attend class early 14. Dan bagi yang baca doa tadi, confident. Okay, sebelum kita start belajar hari ni, kita buat sedikit game, iaitu Blue Game. Edit pula. 10 soalan je. Okay, kita main dulu. Kita cuba. Dan kita ada fishing frenzy. Kita ada fishing frenzy. Kita ada Tower of Doom. Tak tahulah apa dia. Ni Tower Defense. Memang tak tahu, tak pernah main. Dan rasanya macam, rasanya untuk murid tahun 6C ni rasa tak suka. Tower of Doom, ada Fishing Frenzy, ada Candy Quest. Kita main Fishing Frenzy sekali. Lepas tu kita buat latihan daripada muka surat 10 kalau tidak salah cikgu. Okay, kita bagi lah 7 minit. Okay, pukul 9 kita start belajar. Supaya Fishing Frenzy. Sekejap copy link. There you go. Cepat masuk, kita main cepat. Okay cikgu. Sebenarnya nak main juga ni dan dia baru. Cikgu baru dapat notification pada hari Khamis ke hari Rabu ke Khamis, tak ingat lah. Dia beritahu cikgu ada game baru. Kita pun nak cubalah. Kita pun cuba. Macam mana Fish Frenzy ni cikgu tak tahu juga.
Okey, dah 7. Cikgu nak tukar mod tak? Yalah. Okey. 11. 3 orang lagi. Cepat. Mod baru cikgu tak tahu ni. Cikgu pun belum pernah main. Dia cakap ada 3 mod yang baru. Jadi cikgu pun nak try lah. Okay. 11 lagi. Siapa lagi? Sementara cikgu start ni, cikgu nak beritahu dengan kamu tolong jujur masuk kelas. Cikgu tak nak yang masuk kelas lepas tu tiba-tiba pergi buka another tab, pergi main game. Cikgu sudah menerima aduan. Dah lah yang kantornya dengan mak bapak sendiri. Jadi masuk kelas dulu, fokus 1 jam je kita belajar. Lepas tu nak main game. Ni sebab cikgu dengar ada yang pergi buka Roblox waktu cikgu mengajar. Cikgu pun, mana cikgu nak tahu benda tu, sebab cikgu tak duduk dekat depan kamu ataupun duduk di rumah kamu. Jadi kalau misalnya kamu di dalam kelas, tolong jujur dengan diri kamu sendiri. Janganlah buka game lain. Saya tahu murid-murid semua mungkin stres belajar online, tetapi janganlah sampai ke tahap kamu ni cikgu mengajar, kamu main. Macam kelas kita biasa, kalau kamu tengah dalam kelas, adakah kamu dibenarkan untuk bermain ketika belajar? Tentu sekali tidak, ya. Jadi yang kantor itu pergi buka Roblox. Entah ada lagi selama ni PUBG pun entah ada buka masa cikgu mengajar. Jangan macam tu, ya. Cikgu harap 6C ni tak ada yang perangai macam tu. Dan satu lagi yang kedua, iaitu ada juga perangai yang cerdik lah. Sebab apa? Okay, macam awal-awal cikgu dah tanda kehadiran kan. Oh ni dah hadir, cikgu sebut. Oh hadir. Okay, tak apa. Cikgu nak beritahu dengan kamu, cikgu kalau kamu cuma hadir 30 minit, cikgu kira kamu tak hadir. Minta maaf. Sebab apa? Itu menunjukkan kamu tipu kehadiran. Tapi saya rasa 6C tak adalah. Adalah kelas lain. Oh dia hadir 30 minit je. Sebab apa? Cikgu dah ambil kehadiran. Jadi lepas ni nak keluar lah. Kelas start pukul 8. Pukul 8.30 dia caw. Sebab apa? Tak nak main. Tak nak belajar. 30 minit je. Tunjuk muka je. Jadi 2 isu ni. Yang pertama, jangan main game masa cikgu mengajar. Yang kedua, jangan tipu kehadiran. Jujur dengan kehadiran kamu. Hadir selama 1 jam. Kalau lewat tak apa, cuba untuk hadir awal. Kalau lewat, hadir sehingga akhir. Baru cikgu bagi kehadiran. Okey, sekarang dah berapa dah? Mana lagi yang terkeluar ni? Cikgu nak start dah. Dah pukul 9. Pukul 9 dah. Cikgu start dah. Cikgu pun belum tahu lagi macam mana cara bermain ni. Okey. 13. Yang tak nak join tu cikgu tak nak ni lah. Tak nak paksa. Okay, click the cast to your line. Take the reel. Answer the questions to reel the fish. Macam mana ni? Tekan dia. Hook. Aduh, silap cikgu cepat. Dapat kata. Memancing kata. Dapat ikan.
Mhm. Sebab apa yang mau lompat-lompat ni? Hai, kenapa ada orang melompat-lompat? Ha. Melompat. Memancing. Okey, ada 2 minit. Oi. Ketam. Oi. Sikit lagi nak habis, muzik dah laju dah. Frenzy. Hey, 20 saat.
Oh. Okay. Habis. Siapakah yang paling banyak menangkap askar 1 juta? Okay. Ambil gambar sikit. Okay, mungkin ni simple je lah kot yang geng ni. Okay, cikgu pun tak tahulah. Cikgu baru nak cuba. Ada 2 lagi belum cuba. Iaitu Ayah Pen mendapat 500, Alisha mendapat 300,000. Ayah Pen di Siti Hadira 200,000. Aina Squid Game 68,000. Okay, soalan dia senang je kan. Okay. Cancel, stop recording, stop presenting. Chat. Dia simple je kan kalau berbanding dengan Gold Quest tu ya. Okay, tak apa. Lain kali kita cuba lagi. Kita akan mencuba dan mencuba. Ini mana? Okay. Lepas ni kita akan cuba mode yang lain. Okay, so apa ni? Okay, kita buka buku teks dan kita nak jawab latihan ini muka surat 20, muka surat 10. Muka surat 20 ini di dalam buku tulis panjang kita. Okay, bersedia? Cikgu harap sama juga macam tadi, jangan buat benda lain. Cikgu harap kamu terus tuliskan apa yang kita jawab hari ini. Ada berapa soalan? 3 je soalan. Alah, senangnya. Okay, so tuliskan tarikh kamu. Okay, tarikh hari ini ialah berapa? 8 hari bulan 10, 8 Oktober, Friday. So Friday. Okay, Friday di dalam buku panjang lepas ni kalau sempat lagi kita main. Sekarang pukul 9. So Friday. Okay, 8 10 2021. Mind challenge. Fish. Oh, lupa. Okay. Cikgu present a window lah. Okay, muka surat 20 Mind challenge. Page 20. Okay. Senang je soalan ni sebenarnya. Soalan tentang science room rule je. Cikgu rasa yang fishing frenzy tadi tu mungkin sesuai kalau ada masa yang singkat. Kalau 7 minit saya rasa macam terlalu panjang. Okay, cikgu nak set dia cantik-cantik sikit. Okay. Mungkin bagi tahun 6 benda tu macam ini tegak-tegak ikan. Lepas tu dah tak boleh curi-curi duit daripada kawan kan. Okay, tak apa. Okay, can we do it? Bersedia? Cikgu harap kamu bersedia lah tu. Tak ada bunyi dah tu. Ada chat dia. Cakap apa kat chat?
Dia megalodon. Oh. Okay, berbeza hasil tangkapan. Cikgu dapat obo-obo dengan walrus je, katak ikan. Okay lah. Okay. Kita buat ni, selesai ni. Kalau laju, kita cuba mode yang baru. Observe the picture. Somebody help me with the answer, ya. Okay, people did something which is prohibited. Minum air, ya. Prohibited tu maksudnya apa? Dilarang. Prohibited, ya, dilarang. Tahu dah jawapan tu. Nanti jap. Dilarang. While he was in the science room, apart from the people, apart from what the people did, what else not allowed in the ni? Okay, eating in the science room, yes. Running or playing in the science room, yes. Arranging the stools before leaving, no. Reporting accident to, yes, no. Okay, so A 1 dan 2, jadi kamu jawab macam ni. Kamu tulis nombor 1. Ya, jawapan dia A. Okay, 1. Kamu tulis A, iaitu 1. Bawah dia tulis 2. Okay. Lepas tu tuliskan itu saja. Jawapan untuk 1 dan 2 saja. Eating in science room. Okay. Tulis macam tu je. Nak simplekan je. Kelas lain ada yang kena salin soalan, ada yang kena gambar. Cikgu tak nak. Cikgu nak simplekan untuk murid kelas 6C. Cikgu tak nak panjang-panjang. Cikgu nak macam ni je, cukup jawapan je. Ada kalau orang cakap mana ni soalan, ada lah buku teks ni. Kita dah tulis dah ni, page 20. Pergilah buka buku tu. Jangan duduk soal-soal banyak-banyak kan. Jadi untuk 6C kita tuliskan jawapan saja, iaitu A 1 dan 2, running or playing in the science room. Macam tu je, tulis macam ni je, cukup dah. Tak nak banyak-banyak. Running or playing in science room. Okay. Okay ya. Janganlah waktu cikgu buat ni, lepas tu tak hingga buat tak nak layan. Jangan macam tu ya. Nanti buka sekolah cikgu akan semak. Okay dah, okay good. Senang je kan soalan dia, science room rule ni. Apa je soalan nombor 3 je. Okay, 2 lagi. There are science room rules which can be practiced in other areas of your school. Okay, selain di bilik sains. Ya betul. Baru. Tapi sebenarnya Khair untuk tajuk yang pertama, iaitu scientific skill, hari tu kita dah jawab mind challenge dia dalam buku panjang. Kamu kamu yang tu pergi mana? Sambung je lah hari ni. Siapa yang buku panjang tu? Sebab tu baca yang baru ni cikgu cerita baru ni tu, cikgu terkejut kerana ada yang buat buku scrap macam Akmal, bukan Akmal, macam Hamal Irfan. Cikgu nak cakap dekat sini, sebenarnya tak payah buat buku scrap. Cikgu nak kamu buat nota di dalam buku panjang. Barulah buku panjang kamu tu ada isi. Jadi macam hari ni kita buat mind challenge ni, kita sambung je soalan yang lepas. Jadi ni buku panjang ke ada yang masih belum tahu ni? Tolonglah. Cikgu dah separuh jalan dah ni. Ada yang cakap tak tahu pula. There are science room rules that you can practice in other areas of your school. State the rule. Adalah senang saja. Tak apalah kalau dah buat tu, tak apa. Yang dah buat, bukan kamu seorang je yang dah buat, dah ramai dah buat. Hari tu cikgu pun tersilap juga, iaitu cikgu tak beritahu kamu jangan nantilah bincang dia tu. Ni dulu jawab ni dulu. Okay, lepas ni cikgu cerita pasal yang kamu punya task untuk satu murid satu projek. State the rules. Kita bagi 3 je rules. Okay. So kamu buat nombor 2. Okay, kita bagi 2 rules yang kita boleh gunakan di selain daripada bilik sains. Okay, yang pertama, mestilah kamu kena nak buat apa? Kalau kamu duduk di library, kamu terpaksa beratur before you enter the library. So queue up.
before entering library, sebab dia nak yang di dalam sekolah. Yang di dalam sekolah, library. Okay, kantin pun boleh. Okay, yang kedua, sebab dia nak rules ya, dia bukan nak satu saja, dia nak lebih daripada satu, so kita bagi 3 lah minimum. Okay, kamu juga tak boleh keluarkan barang-barang sesuka hati daripada bilik sains. Jadi di mana lagi kamu boleh praktis dia dekat situ? Tentu sekali dekat kantin pun boleh. So ask permission dekat kantin ke? Dekat mana? Dekat store lah, PJ store. Okay, permission to use apa alat permainan. Nak cakap apa? Bukan toy kot. Tak apalah. Tools lah, boleh lah. Tools from PE store. Apa tu PE store? Physical Education Store. PJ lah. Subjek PJ. PE, Physical Education Store. Faham tu? Bila kamu nak guna bola, kamu kena tanya Cikgu Sabri. Kalau kamu nak guna apa lagi, nak guna catur, tanya Cikgu Abu. Okay, yang ketiga, yang apa lagi yang kita boleh buat? Tentu sekali kita kena bersihkan. So dekat classroom kita kena bersih. Ataupun kita ambil yang paling senang, turn off the light before we leave our classroom. So turn off lights and fans. Okay, before tak nak classroom, kita panggil yang pendek, living hall, dewan. Hall, HALL. Okay, boleh panjang sikit, tapi tu je, dia senang je, 3 je. Yang pertama, kita beratur nak masuk library. Jangan kau main-main je masuk, nanti Cikgu Dayang Fatimah mengamuk. Lepas tu yang kedua, nak pinjam barang dekat store, main ambil-ambil je, memang Cikgu akan marah nanti. Terutamanya cikgu-cikgu PJ, garang-garang semua, kan, sado-sado semuanya. Siap kamu, Cikgu Sifwandi tu. Kemudian yang ketiga, kalau kamu dah habis kelas, kamu tutuplah switch dan lampu. Tutuplah switch lampu dan kipas. Okay, sebelum kamu tinggalkan dewan. Dah buat sambutan, lama dah tak pergi dewan kan? Lama dah tak PJ, lama dah tak pergi library. Nanti harap-harapnya selamat dapat pergi semua tempatnya. Okay, lama dah tak masuk bilik sains. Ada tengok video bilik sains? Ada tengok video bilik sains? Ada. Dah share ke belum? Share lah, dan like ke belum? Like lah banyak-banyak. Kamu tengok SJKC semuanya 1,000 view. SK Agama mana? 400 je view. Okay, number 3. Apakah soalan nombor 3? Cikgu bukanlah nak minta menang ke, tapi kalau menang bertuah juga SK Agama. Okay, read the statement below. Discuss. Practicing science room rules can ensure everyone's safety. Apa benda mulut cikgu ni? Practicing science room rules can ensure everyone's safety. Kita jawab why. Kita jawab kenapa saja. Kenapa kalau kita kenapa ni? Kenapa kalau kita mengamalkan peraturan bilik sains, kita jadi selamat? Itu je. Apa hal ni? Itu dia, okay. Kenapa? Bila kita mengamalkan peraturan bilik sains, okay. Mana tu? Bila kita mengamalkan peraturan bilik sains, kita selamat. Kenapa kita selamat? So, science room rules science. Tengok. Rules help people
to avoid danger and mana ni? And okay, dah hilang idea cikgu. And work in scientific methods. Okay, cukup lah macam ni je. Okay. Nak besarkan dia macam mana ni? Besar. Tak nak besar. Besar lah. Okay, tak nak besar tak apa. Tapi saya rasa dah besar. Dah okey dah ni kot. Boleh salin lah. Soalan nombor 3. Scientific methods. Okay, dah siap dah soalan nombor 3 ni. 1 siap, 2, 3 siap. Okay, sebelum kita dah okay, so cikgu nak minta kamu jangan lupa untuk view banyak-banyak. Setiap hari view pun boleh. Setiap hari view YouTube link YouTube video tu. Jangan kamu risau. Sampai 14 hari bulan je nak kena buat dia. Jadi 14 hari bulan undian ditutup. Jadi kalau boleh view banyak-banyak dan like banyak-banyak. Suruh yang abang-abang kamu, yang kakak-kakak kamu tu, yang yang dulu sekolah SK Agama, sepupu-sepupu kamu pun semuanya suruh dia like semua banyak-banyak SK Agama. Sebabnya SK Agama top 5 untuk bilik sains di daerah Miri. Sekolah lain semuanya SJKC yang bertanding. Ada SK Agama satu-satunya SK yang ada bertanding. Jadi tak nak ke SK yang menang? Ni YouTube-nya. Okay, tekan tu nanti like banyak-banyak, tengok banyak-banyak. Macam Azwan Ali dah cikgu ni. Like, dislike. Okay, kemudian kamu promote lah banyak-banyak supaya like dia banyak, view dia banyak. Sangatlah kalau kamu tengok beza, kalau kamu tengok sekolah-sekolah lain dah beribu-ribu, berbilion-bilion view, tapi SK Agama 400 je, 500 je. Like pun cuma 100 je. So bagi dia like banyak-banyak, view banyak-banyak. 200 dah like, biarlah banyak lagi, biar 1000 barulah menang. Kalau menang nak buat apa duit tu? Cikgu juga tu untuk Science Room Rules. Cikgu nak sekarang tadi sebab kebetulan ada yang cakap tentang buku sains panjang ni. Buku panjang ni sehari tu cikgu suruh kamu buat untuk yang aktiviti atau yang notebook tu. Sepatutnya tak payah buat untuk yang baru. Cikgu pun kesian sebab cikgu nak menjimatkan kos. Ya, cikgu nak jimatkan kos sejimat-jimatnya. Tiba-tiba kamu dah buat. Tak apalah, cikgu pun okey sebab ada murid yang mampu, ada murid yang tak mampu. Sebab itu hari tu cikgu puji ada murid yang guna PowerPoint. Tapi kalau kamu tak pandai guna PowerPoint, ke tak pandai guna komputer, buat dengan tangan. Siti Hadirah ada kan? Tak Siti Hadirah, mana orang ni? Dah keluar pula. Kita cakap jangan hadir 30 minit, dia hadir 30 minit. So Siti Hadirah contohnya dia memang tak dapat. So dia buat guna tangan. Ada lagi yang lain. Contoh je yang pandai guna PowerPoint macam Ahmas. Mana Ahmas ni? Keluar masuk ni. Macam Akmal Danish, macam Hafizul dan macam Kain ni. So kamu gunakan PowerPoint. Macam Alisha pun cantik dia buat. Dia gabungkan PowerPoint dengan hasil kerja tangan. Okay, so masalahnya ialah nanti kalau kita nak print dia macam mana? Itu saja. Faham? Tak apalah, tak payah fikirlah pasal print tu dulu. Nanti kalau kita disuruh print, nanti cikgu tanya dengan Cikgu Fauzia, macam mana ni nak tunjukkan hasil kerja? Sebab yang meminta hasil kerja tu bukannya cikgu sebenarnya, tetapi kita punya SPI untuk program suara murid. Mungkin kamu tak pernah dengar, tapi kita cuba untuk explain lah. Dia adalah satu program, dia minta hasil kerja murid. Jadi hasil kerja murid, suara murid, kerja murid tu nanti kalau dia tanya macam mana nak tunjukkan mana satu kerja Hafizul, jadi cikgu tunjuk dekat Google Classroom, dia dah hantar dah. Contoh. Tapi kalau dia kata kena print, tak apalah, nanti kita fikirlah macam mana, tak payah fikir. Tapi buku panjang, kalau misalnya ada yang buat dalam buku panjang, senang. Sebab apa?
tunjuk je buku kamu. Kamu memang buat dalam buku panjang. Sebab tu cikgu suruh gunakan buku panjang. Dan hari ni kita dah buat 2 mind challenge. Maksudnya kamu dah ada 2 latihan di dalam tu. Jadi selain daripada nota, kamu dah ada juga latihan. Complete. Faham tak? Itu tujuan dia. Jadi murid-murid yang gunakan software pelbagai, ada yang gunakan gambar, ada yang macam Ahmas ni, mana ada Ahmas ni? Dia ambil kopi internet punya nota. Cikgu ucapkan syabas. Itu adalah hasil yang sangat kreatif. Sama juga dengan murid-murid yang bina sendiri mind map tu. Cikgu rasa kamu sangat berkemahiran dalam bidang ICT. Cikgu support kamu. Kalau kamu ada peluang lagi, kamu explore macam-macam software yang ada di dalam internet yang boleh digunakan untuk membuat pelbagai bahan dan nota pelajaran. Sekarang ni yang paling glamour ialah Canva. Cikgu suka guna Canva. Murid sekolah menengah cikgu tahu hebat-hebat nota dia menggunakan Canva. So explore. Kamu akan gunakan dia nanti bila bukan setakat untuk belajar, untuk kamu pelbagai lah, nak buat bisnes pun lah. Macam kita punya murid tu buat bisnes kan, dia muka gunting rambut dan sebagainya, dia gunakan Canva. Letih bebek. Okey, kami dah tanpa tak apalah. Tak apa. Cikgu Sikmah sebenarnya orang bagi briefing hari tu dah cakap dah ni. Cikgu pula Sikmah sedih cikgu ni. 2 kali briefing. Tak apa. Yang photostat tu tak apa, kita macam ada yang photostat tu tak apalah, cikgu kira okey je lah. Yang saya belum buat, apa kata kamu siapkan hujung minggu ni buat. Sebab kalau boleh cikgu tak nak dah duduk menghadap kerja satu projek satu murid ni. Nak buat benda lain pula, 1 bulan dah tunggu. Yang buat tu cikgu ucapkan terima kasih. So yang belum buat, cikgu minta hujung minggu ni selesaikan. Kepada yang minta bantuan ibu bapa, cikgu nak kamu sampaikan salam cikgu kepada ibu bapa kamu, kepada adik-beradik kamu yang membantu ke. Mungkin yang ada yang cakap dia kata minta tolong dengan abang untuk bantu dia dan sebagainya. Lepas tu ada juga yang mengeluarkan wang untuk membeli kertas warna dan sebagainya. Cikgu ucapkan terima kasih. Berikan cikgu kirim salam lah kepada murid, kepada ibu bapa dan keluarga kamu. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu. Bukan setakat untuk projek ini saja, cikgu rasa ada projek-projek lain juga yang buat video. Terpaksa minta tolong mak dia rakam. Bukan terpaksa sebenarnya. Maksudnya lebih kurang macam itulah, menggunakan masa ya untuk membantu kamu buat kerja. Cikgu ucapkan terima kasih berbanyak-banyak ya. Jadi siapkan tugasan itu saja cara untuk kita membantu murid-murid supaya dapat markah yang tinggi dalam penilaian kamu. Dah kamu dengar UPSR bila? Ada dengar tak UPSR bila? Tak ada? Alisha tak tahu UPSR bila? Tak ada? Kamu rupanya ketinggalan. Kamu akan UPSR penilaian kamu, tapi jangan ni dulu jangan excited ke tak excited ke, jangan bising-bising dulu. Tapi cikgu beritahu ni sebab cikgu nak murid-murid cikgu bersedia di jangka Januari. Januari tahun 2020. Jadi murid-murid bersedialah anda. Sudahlah sekolah bersambung-sambung sampai tahun 2022. Lepas tu ada UPSR pula. Ya Allah, malangnya nasib. Kesian anak-anak murid ya. Tu dah joget dah. Okey, jom kita cikgu nak hentikan rakaman, tapi cikgu nak main untuk kali kedua, untuk mode yang kedua. Boleh baru kita main cikgu. Nak main blue card. Boleh tapi nak main yang second mode tadi, yang satu mode yang special tu. Boleh Okey, cikgu nak hentikan rakaman. Ada apa-apa yang nak ditanya? Yang untuk tugasan projek tu jelas jelas sebab yang dah hantar tu memang dia tak ada masalah dah. Dia dah tengah relax tidur dah. Orang lain kelas offline mana nak buat ni. Tapi untuk yang dah siap, tidur je lah. Buat apa, cikgu tak ada kerja dah kan. Yang belum siap, terima kasih dan tahniah. Aina Syuhada kreatif, Jurotun pun kreatif cikgu tengok. Ahmad Azkar mana? Ahmad Azkar dah hantar ke belum? Okey lah, terima kasih semua. Okey, sekejap kita hentikan recording, kita main. Okey.